Jannatul Ma'wa. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini ialah semasa Sidratul Muntaha. Itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam ghaib yang tidak terhingga, yakni tidak terhingga banyaknya. Penglihatan Nabi Muhammad tidak terkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya, dan tidak pula melampaui batas. Surah An-Najm ayat 13 hingga 18. Ya murid-murid, kedua-dua ayat dari surah Al-Isra dan surah An-Najm merupakan bukti peristiwa Isra dan Mi'raj ini pernah menimpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi memantapkan lagi iman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Ustaz akan huraikan sikit sebanyak bagaimana berlaku perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Ya. Pertama sekali, Isra Mi'raj ini berlaku ke atas diri, jasad dan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di kota Mekah, yang mana malaikat Jibril kemudian datang bertemu Rasulullah dan menyucikan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan hatinya dan dibersihkan dengan air Zam-Zam supaya dapat menambahkan lagi iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril menaiki sebuah kenderaan yang amat laju yang dipanggil Buraq, ya. Iaitu merupakan kenderaan yang membawa Nabi Muhammad sewaktu peristiwa Isra dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian barulah nanti Nabi Muhammad akan diangkat ke langit bersama dengan malaikat Jibril. Ya, iaitu Isra dan Mi'raj ini berlaku pada tahun 621 Masihi. Ya, yang mana Nabi telah dibawa bersama dengan malaikat Jibril menaiki Buraq dari Mekah ke Palestin atau sekarang ni dipanggil Jerusalem. Di sana merupakan satu peristiwa yang amat mustahil dari segi akal, namun bagi orang yang beriman, peristiwa tersebut telah menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid, terus mari Ustaz huraikan pula tempat-tempat yang telah disinggahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya Isra tersebut. Ya. Pertama, tempatnya iaitu di kota Mekah sendiri, iaitu di Masjidil Haram. Kemudian Nabi telah dibawa ke Madinah, itu Al-Madinah Al-Munawwarah, tempat tersebut di mana Nabi akan menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Kemudian Nabi dibawa pula ke Bukit Tur Sina, iaitu tempat bermunajatnya Nabi Musa alaihi salam, iaitu tempat yang suci bagi kita umat Islam. Seterusnya dibawa ke tempat yang bernama Baitul Laham, yang ini berkaitan dengan peristiwa atau tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam mengikut pendapat para ulama. Kemudian barulah Nabi dibawa ke Baitul Maqdis, ya, di Masjidil Aqsa, iaitu masjid yang telah lama didirikan oleh para nabi, di mana di sana Nabi telah menjadi imam kepada sekalian para nabi yang terdahulu, ya, sekalian para nabi yang terdahulu. Dan dari Masjidil Aqsa tersebut, iaitu di Baitul Maqdis, Nabi diangkat ke langit menuju ke Sidratul Muntaha dan akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kefarduan
solat, ya. Yang mana kita lihat pula yang mana pergerakan Nabi ini semasa menaiki ke langit telah dipertemukan dengan Nabi-Nabi yang terdahulu sebelum daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu antara Nabi yang telah dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit yang pertama. Nabi telah dipertemukan dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit yang kedua pula Nabi telah dipertemukan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Di langit yang ketiga Nabi telah bertemu pula dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang keempat Nabi telah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang kelima Nabi telah bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam Nabi telah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, yang mana Nabi Musa telah menasihatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri supaya mengurangkan waktu solat daripada 50 waktu yang telah diperintahkan oleh Allah turun kepada 10 waktu, akhirnya menjadi 5 waktu sahaja. Namun demikian pahalanya menyamai 50 waktu solat. Dan di langit yang ketujuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan bapa sekalian Nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabi Ibrahim akan mengajar Nabi Muhammad tentang kalimah tamjid, ya, ketika Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, yang mana Nabi Ibrahim merupakan Nabi yang amat hebat, yang digelar sebagai ulul azmi. Nabi Ibrahim itu sendiri bermaksud kurban, iaitu dekat, ya. Dalam kehidupan kita ini kita harus senantiasa merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai sifat ihsan, ya. Ihsan iaitu kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihat Allah sekalipun, maka sesungguhnya Dia melihat kamu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya murid-murid, jadi kita akan lihat bagaimanakah perjalanan peristiwa Mi'raj pula. Ya, Mi'raj iaitu Nabi telah dibawa naik dari Baitul Maqdis, ya, di Palestin, menaiki ke langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam, kemudian langit kedua bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yahya, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, yang mana Nabi Musa alaihissalam telah menasihatkan Rasulullah supaya merayu kepada Allah untuk mengurangkan waktu solat sehari semalam. Seterusnya di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mengajar Rasulullah kalimah tamjid. Kemudian di langit ke-10 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah